Maknanya Nabi SAW melakukan demikian tu, hak ni berkait dengan hak semaya 2 rakaat di rumah tu, bukan berkait dengan hak semaya sebelum jemaah. Maknanya riwayat Ibnu Umar itu mukhtalif ataupun tidak mahfuz. Kalau dalam istilah hadisnya, maksud Ibnu Hajar nak ayat ni tidak mahfuz. Sebab apa? Di situ nampak macam Nabi SAW buat semaya qabliyah Jumaat ni dan ba'diyah dia. Lagu tu lah hak sepuluh aku buat ni Nabi buat. Padahal sebenarnya dia nak cerita hak Nabi selalu buat tu berkait dengan hak selepas tu, bukan hak sebelum. Maknanya hadis itu tidak mahfuz. Apa dalilnya? Nak kata lagu tu ni boleh kata begitu, kau ikut surah? Tak, dia kata. Dia apa kata? Wa yadullu alaihi riwayatul Laits. Yang menunjukkan hak ni, hak kita kata ni riwayat Laits daripada Nafi' juga. Tadi kan riwayat Nafi' daripada Ibnu Umar. Ni Laits daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Hak tadi Ayyub daripada Nafi'. Hak ni Laits daripada Nafi' daripada Ibnu Umar. Iaitu annahu kana idza shalla al-jumu'ah, apabila dia selesai bersembahyang jemaah, insarafa. Ini Abdullah bin Umar. Dia pun balik lalu bersembahyang 2 rakaat di rumahnya. Thumma qala, kemudian dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan lagu ni. Hak lagu ni hak mana? Hak selepas balik, selepas jemaah, bukan hak sebelum tu. Hak ni riwayat yang mahfuz mengikut Hafiz Ibn Hajar. Maknanya hak mahfuz ni cerita tentang hak selepas jemaah, bukan hak sebelum. Hak sebelum tu tidak mahfuz. Akhrajahu Muslim. Riwayat ni dalam Muslim ada sebut hak lagu tu. Bermakna Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan begini tu merujuk kepada hak selepas jemaah. Sebab apa? Dalam riwayat ni dia sebut selepas jemaah. Dia balik semaya di rumah. Lepas tu dia royak kau kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan gini tu lagu mana? Hak selepas jemaah, bukan hak sebelum. Itu. Mana Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan Imam Nawawi. Adapun hak ni dalam hadis Abu Daud ni, dia kata Ibnu Umar memanjangkan sembahyang dia sebelum Jumaat. Kalau maksud dia iaitu selepas masuk waktu, tak boleh kata dia. Sebab apa? Sebab apa yang diriwayatkan secara marfu'. Sebab Ibnu Qayyim kata tadilah, iaitu apabila Nabi SAW keluar selepas gelincir matahari itu, dia terus khutbah, lepas tu dia sembahyang jemaah. Kalau kita nak kata lepas masuk waktu, tak boleh pergi. Tapi kalau kita kata sebelum masuk waktu, ini bermakna mutlaqun nafilah, sembahyang sunat mutlak, bukan qabliyah. Kalau sebelum pada tu kita tidak menafikan boleh, tapi qabliyah, sembahyang tu qabliyah kau qabliyah. Mutlaqun nafilah, bukan salatu ratibah, bukan rawatib. Jadi tidak boleh ada hujah di sini, tidak ada hujah di sini untuk sembahyang sunat jemaah kau sebelum dia tu. Bal huwa tanafful mutlaq, bahkan hak ni sembahyang sunat mutlak. Sebab itulah dalam banyak riwayat dia sebut tak serupa. Sahabat ni sembahyang berapa? 8 rakaat. Sahabat ni 12 rakaat. Sahabat ni lagu ni tak serupa. Kalau qabliyah ada kalau lagu tu, tidak lagu tu. Dan sahabat-sahabat yang panjang sembahyang dia pergi lama sebelum pada tu, sebelum jemaah pagi lagi gitu. Ini nak agak dia sembahyang lah. Itu maksud, bukan maknanya sebagai qabliyah. Sembahyang sunat memang boleh, sama dia bantahnya. Itu dia. Waqad waradat targhib fihi. Memang ada galakan pun untuk sembahyang sebelum jemaah tu. Memang ada galakan. Sebagaimana dalam hadis Salman dan lain-lain. Haitsu qala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma shalla ma kutiba lahu." Kemudian seseorang tu bila pergi awal tu, dia sembahyanglah sebanyak mana yang Allah takdirkan untuk dia. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar sebut ada hadis-hadisnya hak tentang sunat sebelum jemaah ni, hadis-hadis tapi dhaif belaka kata dia. Dia sebut hak jelas lah, hak jelas, hak tidak boleh ditakwil. Hak tadi dia telah takwil dah, dia sudah kata tidak mahfuz. Hak tu hadis Abu Daud tu, walaupun sanad dia molek, tapi isi dia tu tak jelas. Kita kena tengok hal lain. Maknanya bagi dia tidak mahfuz. Bila tidak mahfuz tak boleh buat dalil. Satu semacam dhaif jugalah dari sudut tu. Jadi dhaif. Umpamanya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bazzar dengan lafaz
kana yusalli qabla al-jum'ah rak'atain wa ba'daha arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum Jumaat 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat. Dalam isnadnya dhaif kata dia. Ada juga riwayat daripada Ali seperti itu juga, diriwayatkan oleh Athram dan Tabarani dalam Awsat dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sebelum Jumaat 4 rakaat dan selepasnya 4 rakaat. Tapi dalam sanadnya ada Abdurrahman As-Sahmi, dhaif juga kata dia. Athram kata ini hadis dhaif. Ada juga riwayat daripada Ibnu Abbas, ada tambah Nabi SAW tidak memisahkan 4 rakaat, maknanya satu salam gitu. Ibnu Majah pun ada juga mai, tapi dhaif kata. Nawawi dalam Khulasah kata bahkan hadis hak sebut kata lagu tu dengan jelas lagu tu batil, karu kata dia. Karu. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud ada dalam Tabarani juga, seperti itu juga, tapi dalam sanad dia tu ada dhaf dan inqita'. Mana? Dhaif juga. Tak lagi. Abdul Razzaq beriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, tapi mauquf, hak tu hak betul. Hak tu hak betul. Hak betul pun adakah jelas itu boleh dipaham sebagai qabliyah Jumaat? Tak jelas juga. Cuma sembahyang sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat tu luar. Sebab Hafiz Ibn Hajar kata tadi lah. Dan Ibnu Sa'ad beriwayatkan daripada Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara mauquf serupa dengan hadis Abu Hurairah tadi. Lepas tu dia mari, tak apalah tu. Dia mari tu. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar kata, akhir sekali, hak paling kuat boleh menjadi pegangan bagi orang yang mengatakan disyariatkan 2 rakaat sebelum sembahyang Jumaat itu ialah hadis umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dikatakan sahih oleh Ibnu Hibban, iaitu hadis Abdullah bin Zubair secara marfu', ma min salatin mafruḍatin illa wa baina yadayha rak'atan. Tidak ada satu sembahyang fardu melainkan ada di hadapannya, yang di sebelumnya 2 rakaat. Hak tu sahih. Hak tu paling kuat, tapi umum, bukan khusus untuk jemaah. Dan hadis Abdullah bin Mughaffal hak tadi, berhubung dengan waktu maghrib itu, baina kulli adhanain salatun, di antara 2 azan ada satu sembahyang. 2 azan itu maksudnya azan dan qamat. Antara azan dan qamat ni mana-mana sembahyang pun ada satu sembahyang. Itu hadis umum tu lah, paling tinggi. Tapi masalahnya Hafiz Ibn Hajar muskil ni, kalau kita kata selepas azan Nabi SAW khutbah sekali, masa mana nak sembahyang? Hak baru ni, hak kita baca baru dia suruh sembahyang, hak tu semua kata tahiyatul masjid, bukan sebagai qabliyah. Tak, bukan sebagai qabliyah, tapi sebagai tahiyatul masjid. Dengan sebab itulah Hafiz Abu Syamah di dalam kitab dia Al-Ba'ith ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith, dia sebut supaya Hafiz Ibn Hajar sebut ni juga. Dia kata ada sebut sembahyang sebelum Jumaat tu kita terima kata dia. Tapi kita nak jelasnya, nak pastinya adakah sebagai qabliyah. Hak tu kena bukti. Tak ada bukti kata dia. Kalau pakai hadis umum seperti Hafiz Ibn Hajar kata dia secara umum, ya, adalah secara umum, tapi tidak jelas. Bahkan ramai ulama mengatakan baina kulli adhanain salatun itu, walaupun Syafi'i pakai, tapi Hanafi tak pakai. Qabliyah maghrib ada dia, qabliyah maghrib tak ada. Isyak ramai juga ulama tak pakai. Sebab apa? Dalam hadis yang sebut cerita tentang Nabi tak ada sebut. Tak ada sebut. Dia tak pakai. Jadi maknanya hadis umum tu tak boleh pakai seumumnya juga. Sebab apa? Bercanggah dengan hadis-hadis lain. Walaupun bagaimanapun ada juga hadis tu, bukan bid'ah. Sembahyang sunat qabliyah maghrib tu ada juga hadis dalam Muslim. Ini orang panggil masalah khilaf dah kalau begitu. Ini masalah khilaf. Supaya juga di sini masalah qabliyah jemaah ini pun pada ana ini termasuk di dalam khilaf juga. Termasuk dalam khilaf juga. Sebab ada hadis. Walaupun Hafiz Ibn Hajar kata ni, dia tidak kata tidak mahfuz, tapi kita fahamlah maksud dia nak katanya hak ni dia tidak mahfuz. Walau bagaimana pun ada juga. Sehingga sekian ramai ulama menyimpulkan ada, boleh buat lagu berdasarkan ni. Hak tak terima tu, dia kata tak ada. Kalau setara ni orang panggil khilaf. Sebab apa? Ada hadis ni tak dia nak kata bid'ah. Bid'ah tu anda tak setuju. Ramai juga orang kita kadang-kadang dia kata bid'ah, tak boleh lagi.
Kalau nak kata bid'ah pun, mana bid'ah yang masih mukhtalaf, bid'ah yang masih khilaf lagi. Hak ni kata bid'ah, ni kata tidak bid'ah. Sebab ada hadis. Ada hadis. Jadi hak ni terpulang. Kita tidak nak kata hak mana-mana, tapi hak lebih kuat sebenarnya iaitu hak tak ada tu. Sebab Hafiz Ibn Hajar kata itulah. Walau bagaimanapun ini khilaf. Ini khilaf. Jadi hak orang kata dah lepas azan tu selalu sebelum pada tu lah. Sebelum pada tu masuk dah waktu. Tidak makna azan itu macam kita learn ni. Macam kita learn ni kan beberapa azan itu. Mana hak azan hak apa ni depan khatib tu, hak tu masuk selama mana dah. Sebelum pada tu azan pertama lah kita kata. Selepas azan pertama tak boleh. Boleh dah. Lepas pada tu kita kata ada senggang pun dah. Memang lagu tu boleh lah. Bagi orang yang nak pakai lah, tapi tidak jelas lah. Tidak jelas. Sebab azan ini azan hak zaman Nabi SAW satu je. Hak asal ni. Lepas tu khutbah sana. Khutbah masa mana nak adanya. Dan Nabi SAW buat tu awal benar. Masa mana nak ada. Hak betul lah sebab Hafiz Ibn Hajar kata tu. Maknanya di sini di kalangan tokoh pun sama-sama Syafi'i itu tak tengok mazhab lain lagi. Sama-sama Syafi'i beza. Imam Nawawi kata ada. Hafiz Ibn Hajar kata dia tak kata terang, tapi dia gitulah. Mana dia condong balik kata tak ada. Maknanya benda ni benda khilaf. Kita tak usah bala, tak usah bertegang orang leher kerana hak ni tak perlu. Tapi kadang-kadang siapa jadi renggang, siapa jadi itu, kadang benda-benda ni tak padan. Dia tahu lah, dia tahu kedudukan lagu mana. Orang tak timur tak apa sebab dia kata. Orang nak timur tu lagu mana? Lagu tu. Benda ni masih khilaf. Nak buat pun boleh, tak saya buat pun tak apa. Begitu. Dan Imam Bukhari dia kata sembahyang bab sembahyang jemaah sembahyang selepas jemaah dan sebelumnya. Apa makna? Imam Bukhari nak ayatnya hak selepas tu hadis dia mari ada berlaku. Hak sebelum tak ada. Dia tak mari tak ada. Bila tak ada tu apa makna dia? Maksudnya dia nak ayatnya hak tak ada tu, kalau ada pun riwayat dia tu tidak sahih, tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat dia. Sebab dia tak mari. Kalau menepati syarat dia tak mari dah. Tidak menepati syarat dia. Mana tak kuat mana. Ataupun dia mengisyaratkan hak sebelum itu mana tak kuat lah. Dhaif. Sebab itu tak ada. Dia tak mari. Kalau kuat serupa dengan hak selepas tu dia tak mari dah. Maknanya nak ceritanya sembahyang jemaah ni tidak serupa hak zuhur tu. Kalau hak zuhur tu ada lah juga. Hak jemaah ni kalau kita nak kata serupa dengan zuhur, kita kena tengoklah hak selepas dengan hak sebelum. Hak sebelum ni kita tengok dalam hadis, hak selepas tu ada. Hak sebelum tak ada. Bermakna dalam bab tu tidak serupa dengan zuhur. Begitulah Ibnul Qayyim faham, dan ramai lagi orang lain faham begitulah. Walau bagaimanapun duduk situ. Benda ni benda khilaf. Wallahu a'lam.